Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ma ni'amah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat menyambung pengajian kitab Tauhid, yang mana kita dah sampai pada muka surat hukum syarak, muka surat 19, yakni hukum syarak. Alhamdulillah kita telah pun selesai mempelajari dua jenis hukum pada pengajian yang lepas, yakni hukum akal dan hukum adat. Kita telah selesai pengajian tentang hukum akal dan hukum adat. Maka pada malam ini kita masuk pada hukum syarak. Apa itu hukum syarak, tuan-tuan? Pengertian hukum syarak: khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bitalabi awil ibahah awil wad'i lahuma. Hukum syarak ialah khitabullah. Khitabullah itu apa? Titah perintah Allah Ta'ala. Titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf, dengan tuntut atau keharusan ataupun hantaran bagi keduanya. Ini ta'rif hukum syarak. Maka kalau kita lihat di situ, definisi hukum syarak ni jelas. Hukum syarak datang daripada khitabullah, datang daripada sifat kalam Allah. Kerana perintah ni dengan kalam. Kalam tu makna kata-kata. Dengan kata-kata Allah, dengan firman Allah, kita memahami hukum syarak. Berbeza dengan hukum akal dan hukum adat. Ianya bukan melalui perantaraan firman Allah, tapi melalui perantaraan sifat kudrat dan iradat Allah. Macam mana tu? Ini perkara yang sangat penting kita faham, kerana banyak orang terkeliru, apalagi bila dia membaca ayat dalam surah Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak nak menjadikan sesuatu, berkatalah Allah baginya sesuatu itu, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Kalau kita lihat zahir ayat itu, seolah-olah Allah bila nak jadikan sesuatu, Allah akan sebut kun, kaf nun kun. Sedangkan Allah menjadikan sesuatu bukan dengan sebut. Allah jadi sesuatu dengan sifat kudrat, bukan dengan perkataan. Habis ayat Quran, Ustaz. Ayat Quran itu kita namakan majaz bil kinayah. Majaz bil kinayah. Apa tu majaz bil kinayah? Metaphorical. Metaphorical ni macam mana? Sebut sesuatu tetapi makna dia lain. Sebut satu tapi makna lain, bukan macam yang disebut. Macam contoh, Menteri Besar datang ke Masjid Parajaya. Menteri Besar kata apa? Besok saya nak masjid ini dibesarkan 2 kali ganda.
Kita pun kata, Menteri besar ni bila dah cakap besok jadilah. Adakah dengan makna bila dia cakap jadi? Bukan. Artinya segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Seolah-olah bila dia cakap tu jadi. Begitulah maksud ayat itu, kun fayakun, firman Allah itu bukan makna Allah sebut kun. Kerana Allah menjadi sesuatu itu bukan perataan kalam, tapi kudrat. Habis kalam Allah ni untuk apa? Kalam Allah ni untuk menzahirkan perintah dan larangan. Ni hukum syarak. Hukum syarak titah Allah Ta'ala, yang mana perintah Allah ni bergantung, berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf, bukan berkaitan dengan perbuatan Allah. Berkait dengan perbuatan mukallaf, perbuatan orang yang sudah balik dan berakal. Berdosa tak buat macam ni, ada pahala tak kalau aku buat macam ni. Berkait dengan perbuatan kita, itu hukum syarak. Kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, kita pakai hukum akal. Kalau berkaitan dengan alam, kita pakai hukum adat. Letak tempat. Jadi faham tu? Jadi ini kitab tauhid, Ustaz. Kenapa nak belajar hukum syarak? Nak bagi nampak beza. Apa beza hukum akal, hukum adat dan hukum syarak? Kalau tidak, kita nampak sama. Maka diterang sih. Hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf, bertidak balik dan berakal. Dengan apa kaitannya? Apakah titah Allah itu? Sama ada Allah menuntut tuntutan, tolak, ataupun keharusan, ibahah, ataupun hantaran, wada' bagi keduanya. Macam mana keterangan itu? Terbagi hukum syarak ini kepada dua. Perintah larangan Allah ni terbagi dua. Satu, kita panggil hukum taklifi. Yang kedua, kita panggil hukum wad'i. Ni. Apa tu hukum taklifi? Hukum yang diberatkan kepada mukallaf. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Maka hukum taklifi ni asal usulnya apa? Asal usulnya talab dan ibahah. Talab tu apa? Tuntutan. Allah tuntut kita. Tuntut ada dua, tuntut buat dan tuntut tinggal. Contoh mana? Allah sebut dalam Quran, aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Maksudnya Allah menuntut kita supaya sembahyang. Wala taqrabu zina, jauhkan zina. Allah tuntut kita tinggalkan zina. Nampak tak? Itu yang pertama. Maka daripada tolak itu, tuntut itu, menerbitkan 4 hukum. Wajib, sunat, haram dan makruh. 4 hukum datang daripada tuntut Allah Ta'ala. Kadang dalam Al-Quran tak ada 4 ni. Wajib, sunat, haram, makruh ni tak ada. Yang ada perintah. Perintah itulah namanya hukum syarak. Perintah pada kita, bukan perintah pada Tuhan. Perintah kat kita. Tuhan tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, kita. Dan ibahah pula menerbitkan satu hukum, iaitu jaiz, harus. Contohnya, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, jangan kau melampaui batas. Wajib ke makan tu? Tak. Haram ke? Tidak. Sunat? Tak. Apa dia? Harus. Mana tahu? Allah telah mengibahahkan, mengharuskan dalam Al-Quran, mengharuskan dalam hadis. Betul. Bahagian inilah dinamakan hukum taklifi. Artinya segala titah perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf ini terbahagi 5 macam. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum taklifi. Bahagian yang kedua daripada hukum Islam, hukum syarak, namanya hukum wad'i.
Ni kalau orang ngaji pondok belajar, kalau tak, dia tak tahu. Dia ingat hukum Islam tu 5 je. Hukum Islam ada 5 kali 25. Macam mana saya tengok ni? Hukum wad'i dinamakan hukum hantaran. Artinya titah Allah Ta'ala yang diletakkan bagi tiap-tiap satu daripada hukum taklifi yang 5 dengan keadaannya sebagai sebab, syarat, mani', sah atau batal, maka dia juga berjumlah 5. Faham tak? Dalam tiap-tiap hukum taklifi ada 5 hukum wad'i. Misalnya macam mana? Kita kata pukul 7.20 tadi wajib semayang maghrib. Wajib semayang maghrib ni hukum taklifi. Tapi sebab apa wajib? Sebab wajib kerana matahari sudah mula terbenam. Bila matahari mula terbenam, terbit syafaq merah, wajiblah semayang maghrib. Sebelum tu tak wajib. Di sebab itu kita panggil hukum wad'i. Maka dalam wajib ada satu hukum nama dia sebab. Bila sebab tak ada, hukum tak ada. Semayang subuh, terbit fajar. Terbit fajar tu namanya sebab. Semayang subuh itu wajib. Nampak? Selagi tak terbit fajar, tak wajib semayang subuh. Maka terbit fajar ni kita panggil hukum wad'i. Hukum wad'i namanya sebab. Habis. Kemudian bila nak sembahyang, banyak syarat-syarat sah sembahyang. Apa dia? Kena tutup aurat, kena ada wudu, kena suci pada hadas, kena suci pada najis, ngadap kiblat. Ini namanya apa ni? Hukum taklifi. Bukan, itu namanya hukum wad'i. Hukum juga, tapi bahagian yang kedua. Jadi dalam wajib semayang tu ada syarat sah semayang. Yang ketiga, mani'. Apa tu mani'? Menegah sah semayang. Orang perempuan haid wajib tak semayang? Orang perempuan wajib semayang, tapi bila haid tak wajib semayang. Haid itu namanya mani', menegah sah semayang. Yang keempat, sah bila cukup syarat, cukup rukun, tak ada mani', semayang tu sah, dikira oleh syarak. Yang kelima, batal. Batal tu apa? Batal tu makna tak cukup syarat. Batal tu makna tak ada sebab, ataupun ada mani', maka kita kata ibadat itu batal. Nampak kan? Jadi maknanya dalam setiap hukum taklifi ni dia ada 5 hukum wad'i. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti kat muka surat, ya, cuba tuan-tuan kalihkan muka surat tu 2 line ke depan, lebih kurang pada muka surat 23 boleh nampak gambar rajah tu. Ya. Setiap hukum dia ada 5 hukum wad'i. Boleh tengok situ. Ya. Nanti saya akan huraikan. Ya. Jadi sebenarnya hukum dalam Islam ni bukan 5. 5 kali 5, 25. Nanti saya terangkan. Baik, sebelum tu kita masuk satu. Hukum taklifi tadi kata ada 5. Yang pertama apa tuan-tuan? Wajib. Wajib disyarak. Apa makna wajib disyarak? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang diberi pahala di atas mengerjakannya dan diseksa atas meninggalkannya. Itu makna wajib. Bila kita buat, kita dapat pahala. Bila kita tinggal, kita berdosa. Wajib nama dia. Wajib nama dia. Sunat. Sunat pula ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara diberi pahala atas mengerjakan dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal,
tak ada dosa. Contoh sembahyang witir. Witir kalau buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Dua-dua ni wajib dan sunat datang daripada talabul amri. Apa tu talabul amri? Tuntut daripada perintah Allah. Kalau tuntut itu jazam, namanya wajib. Kalau tuntut itu tidak jazam, namanya sunat. Boleh faham? Apa tu Ustaz tuntut jazam, tuntut tak jazam? Maknanya bila kita baca Quran, baca hadis, ijma' dan qiyas, kitab-kitab para ulama, misalnya semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu tu Allah menuntut jazam, mana tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Allah tuntut kita buat, tak buat dosa, barulah ulama jatuhkan benda tu wajib. Kalau tuntutan itu tak sampai tahap jazam, misalnya sembelih binatang baca bismillah, dalam mazhab Syafi'i tuntutan itu tak sampai tahap jazam. Kerana ada juga sembelihan-sembelihan Yahudi dan Nasrani ahli kitab, Nabi kata boleh makan walaupun tak, padahal mereka itu tak baca bismillah. Itu menunjukkan tuntutan membaca bismillah itu ketika sembelih tak wajib, sunat saja. Kenapa? Kerana tak jazam. Faham tu? Beza antara jazam dengan tak jazam. Kalau tuntut daripada Allah tu jazam, ulama menjatuhkan hukum wajib. Kalau dia tidak jazam, ulama jatuhkan dia itu sunat. Cuma siapa yang boleh buat keputusan ni? Mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, inilah orang-orang yang ada kemampuan nak menjatuhkan hukum tu, nak menyimpulkan ini wajib ke, ini sunat ke. Kita tak boleh pandai-pandai ya. Tengok Quran, saya pun jazam lah Ustaz. Apa kau jazam? Anjing tidak najis. Tak boleh. Awak bukan mujtahid. Nampak tu? Yang ketiga, haram. Apa tu haram? Haram ialah ma yuthabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Perkara diberi pahala atas meninggalkannya, diseksa atas melakukannya. Seperti haram zina. Takrif haram ni menarik, sangat menarik takrif haram. Kerana haram dikata perkara diberi pahala bila kita tinggalkan. Bila kita tinggal, kita dapat pahala. Bila kita buat, dapat dosa. Jadi sekarang macam sekarang ni, adakah sekarang ni kita tengah berzina? Tidak. Dapat tak pahala? Kita sekarang ni semua tak ada yang berzina, minum arak pun tak. Dapat tak pahala? Sebab kata dia, haram diberi pahala bila meninggalkan, diseksa bila melakukan. Habis macam tu kita semua dapat pahala? Bukan macam tu. Bukan macam tu tuan-tuan. Haram ni dapat pahala bila hati kita nak buat. Hati kita teringin nak berzina saja, tapi tiba-tiba kita tinggal Allah. Haram benda ni. Walaupun aku teringin nak buat, tapi kerana Allah mengharamkan, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan haram ni kerana Allah, walaupun aku teringin nak buat. Ketika itu dapat pahala. Ketika diuji dengan benda haram, hati kita teringin nak buat tapi kita tinggalkan, masa itu dapat pahala. Masa itu dapat pahala meninggalkan yang haram. Nampak tuan? Kita selalu nampak pahala buat benda wajib, pahala buat benda sunat. Sebenarnya ada lagi satu pahala, pahala meninggalkan perkara haram. Masya Allah, pemurah Allah Ta'ala ni. Buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Tapi bagi orang yang ingin, kalau kita pun tak pernah suka minum arak, mana dapat pahala? Memang kita tak suka. Makan babi itu haram, babi golek. Kita tengok babi itu geram nak makan, tak boleh makan kerana Allah mengharamkan, dapat pahala. Tapi kalau kita tengok babi pun nak muntah, benci kita tengok, tak teringin aku nak makan, tak ada pahala. Tak ada pahala tak makan tu, sebab memang kita tak makan.
Nampak tuan-tuan, dia beza tu. Tinggal kerana Allah dapat pahala. Sebab tu orang perempuan boleh seronok ni. Orang perempuan ni bila dia uzur, ni saya nak ajar orang perempuan. Orang lelaki tak dia buat ni, orang perempuan ni. Bila dia uzur, masuk je waktu semayang, bisiklah dalam hati, ya Allah, aku teringin nak semayang subuh, tetapi aku sedang haid, tak dapat aku semayang ya Allah. Tapi hati aku nak semayang, maka aku tak semayang ni kerana Engkau telah haramkan aku semayang. Dapat pahala. Dapat pahala. Orang perempuan. Orang lelaki tak dia tak. Ya Allah, aku teringin nak semayang subuh, tetapi aku mengantuk, tak boleh nak bangun. Tak dapat subuh, tak dapat pahala. Tak ada pahala dia. Orang lelaki wajib semayang subuh, mana ada uzur. Nak kopi orang perempuan tak boleh. Orang perempuan boleh, sebab dia diharamkan semayang. Tapi kalau orang perempuan ni, kita kejut dia semayang subuh, cuti. Yang kejut, yang kacau, tak ada pahala. Sebab dia suka dia tak semayang. Tapi kalau dia kata, aku sebenarnya suka nak semayang, tetapi aku uzur, pahala dapat. Ini yang berlaku pada Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Rabi'atul Adawiyah berjalan kaki ke Mekah nak mengerjakan haji. Sampai di sana, dia nak tawaf, tiba-tiba hit, menangis Rabi'atul Adawiyah kerana tak dapat nak tawaf, nak mengerjakan haji ketika itu. Dengan sebab hati dia yang kecewa tu, kerana tak dapat nak mengerjakan haji masa tu, nak tawaf tak dapat, Allah ampunkan semua jemaah haji pada tu, dimabrurkannya, barakah pada Rabi'atul Adawiyah tadi tu. Tengok kehebatan meninggalkan benda haram. Walaupun kita nak, pahala meninggalkan benda haram ni kadang-kadang lebih besar daripada mengerjakan yang wajib. Nampak kan? Dan dia beri pahala dan berdosa jika melakukan, seksa. Makruh pula. Makruh ma yuthabu ala tarkih wala yu'aqabu ala fi'lih. Perkara dia beri pahala di atas meninggalkannya dan tidak diseksa atas mengerjakannya. Seperti makan petai dan makan jering. Makan petai, makan jering makruh. Makruh bila makan tu tak gosok gigi. Dah makan sambal petai, mulut busuk sembahyang jemaah, makruh. Allahu Akbar, pengsan sudah busuk ya Allah. Jadi sembahyang jemaah mulut bau petai itu makruh. Jadi kita tinggal, walaupun kita suka makan sambal petai, tapi sebab nak sembahyang jemaah kita tinggalkan, takut mulut bau, dapat pahala. Tapi kalau kita memang tak suka makan sambal petai, saya memang tak suka makan pun, dapat tak pahala? Tak dapat, kerana kita memang tak suka. Macam rokok itu makruh. Sekarang ni kita tak rokok, dapat pahala? Tak dapat. Siapa yang dapat pahala tinggal rokok ni? Orang yang memang merokok. Lepas tu bila dia nak rokok, ini perkara makruh, ku tinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Semua macam haram ni, dapat tuan-tuan. Setiap jihad kita meninggalkan yang makruh dan haram, diberi pahala. Allah. Tapi cuma kena niat. Saya duduk itikaf di masjid ini kerana saya tahu di luar itu ada maksiat. Saya tak tahan dengan maksiat, maka saya itikaf di masjid ini nak lari pada maksiat. Dapat pahala. Sebab kita tahu maksiat kat luar tu banyak dan kita senang terpengaruh. Kita tak nak, kita tinggalkan tu, masuk masjid, dapat pahala. Meninggalkan benda haram, meninggalkan benda makruh. Jaiz. Jadi yang 4 tadi ni, wajib, sunat, haram, makruh ni. Haram dengan makruh ni, dia kata tuntut tegah. Allah tegah zina, Allah tegah mulut busuk, maka kita buat, kita tinggalkan kerana Allah. Tolak nahi. Kalau tuntut tinggal itu jazam, namanya haram. Kalau tuntut tinggal itu tidak jazam, nama dia makruh. Benda ada khilaf, dia makruh. Benda yang betul-betul tak ada pilihan, mesti tinggal, namanya haram. Nampak beza haram dengan makruh?
Dan setiap satu daripada empat ini ada kala zati, ada kala aridi. Wajib ada wajib zati, ada wajib aridi. Sunat ada sunat zati, sunat aridi. Haram ada haram zati, haram aridi. Makruh ada makruh zati dan makruh aridi. Apa makna zati dan apa makna aridi? Contoh, wuduk. Wuduk ni hukumnya apa asal dia? Sunat je. Mana wajib nak ambil wuduk? Tapi bila nak semayang, wuduk dah jadi wajib. Wuduk jadi wajib bila nak semayang ni namanya wajib aridi. Wajib aridi. Asal tak wajib. Nampak? Makan ubat, apa asal hukum makan ubat? Harus je. Tapi kalau doktor kata, kalau awak tak makan ubat ini, besok penyakit awak bertambah teruk, mati. Makan ubat ketika itu jadi wajib, memelihara nyawa. Nampak tak nampak? Asal dia harus, jadi wajib. Wajib aridi. Wajib aridi, wajib mendatang. Ada kala wajib itu zati, memang betul-betul wajib. Bukan sebab ni memang Allah wajibkan, macam semayang. Semayang memang wajib, wajib zati. Contoh lagi, kita bernazar, kalau aku lulus periksa, aku bernazar nak puasa 3 hari, puasa sunat 3 hari. Tiba-tiba lulus periksa, puasa sunat tu jadi wajib. Kalau kita tidak tunaikan, berdosa. Nampak tak? Yang kelima, jaiz, harus. Ma la yutabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara tak dapat pahala bila kita buat, tak siksa bila kita tinggal. Seperti duduk atau berdiri, atau makan atau tidur. Benda-benda harus ni pun boleh berubah menjadi sunat kalau kita niatkan makan kerana nak ibadat. Kita niat berjalan tadi ni nak pergi masjid, dah jadi sunat hari ni. Jadi benda ni boleh berubah. Yang sunat boleh menjadi wajib, yang wajib boleh menjadi yang sunat boleh jadi wajib, yang haram, yang makruh boleh jadi haram. Tapi aridi. Baik, setelah kita faham ke mana datang hukum jaiz? Daripada ibahah. Allah mengharuskan kita berjalan, Allah mengharuskan kita berdiri. Maka datanglah hukum jaiz, iaitu harus. Lima-lima ni namanya hukum taklifi. Kalau tak balik, tak berakal, 5 ni tak ada. Budak tak balik, orang gila, tak wajib semayang, tak sunat, semayang sunat dan sebagainya. Sebab tak mukallaf. Yang kedua, hukum wadai. Hukum wadai ni tak kira mukallaf tak mukallaf. Bila nak buat ibadat, 5 hukum ni kena ada. Yang pertama, sebab. Contoh, sebabnya apa dia? Ma yalzamu min wujudi al-wujud wa min adami al-adam li dzati. Artinya, suatu yang lazim daripada adanya, ada musabab. Dan lazim bila dia tak ada musabab. Misalnya mana? Sebab wajib semayang ialah masuk waktu. Selagi tak masuk waktu, tak boleh semayang. Masuk waktunya hukum dia bukan taklifi, wadai. Contoh, dulu teringat zaman orang pergi kerja pakai pakilang, ada seorang akak ni, ustaz, bas kilang saya datang pukul 5.30, saya semayang subuh pukul 5. Kak, mana boleh semayang subuh pukul 5? Semayang subuh wajib, janji buat sudahlah. Allah kata wajib selesai semayang lah. Ya, semayang subuh itu wajib, tapi wajib tu ada sebab, ada syarat. Sebab wajib semayang ni masuk waktu. Selagi tak masuk waktu, tak boleh semayang. Oh ya ke? Tak tahu dia. Dia tahu hukum Islam ni wajib semayang. Dia tak tahu dalam wajib tu ada 5 wadai sedang menunggu. Yang pertama, sebab tu. Selagi sebab tak ada, tak wajib. Nampak? Ke mana sebab? Contoh orang tanya,
Kalau kita musafir hari Jumaat, lepas subuh kita berangkat, wajib tak sembahyang Jumaat? Wajib. Kenapa? Dah masuk sebab. Sebab wajib sembahyang Jumaat. Masuk fajar, kita masih berada di rumah kita. Kita tak keluar pada kawasan. Walaupun kita nak bermusafir, subuh tu kita masih dah ada dah. Bila subuh kita masih ada di rumah, tak keluar daripada kawasan, maka berlakulah sebab wajib sembahyang Jumaat. Kalau kita tinggalkan, berdosalah kita. Walaupun lepas tu kita musafir. Nampak tuan-tuan? Itu sebab. Bila dia ada musabab. Bila dia tak adalah musabab. Itu namanya sebab. Syarat ma yalzamu min adami al-adam wa la yalzamu min wujudi wujudun wala adam. Lidzati, suatu yang lazim bagi dirinya dengan tak adanya, tak ada masyrut. Syarat bila tak ada, tak boleh ada masyrut. Contoh, syarat sah semayang mayat mestilah dimandikan. Selagi tak dimandikan, tak sah semayang. Saya teringat pasal tsunami di Aceh. Tsunami tahun 2006. Ramai, banyak mayat sampai beratus ribu. Nak mandi macam mana? Orang datang jemput Tuan Guru, mayatnya banyak sekali. Apakah boleh kita sembahyangkan tanpa mandi? Jawab Tuan, jangan sembahyangkan. Haram kau sembahyangkan kerana belum dimandi. Mandi itu syarat. Sembahyang itu masyrut. Selagi tak ada syarat, tak sah kita sembahyangkan. Tapi macam mana? Ditanam saja. Kalau apa-apa berlaku di hari akhirat, saya yang bertanggungjawab. Berani dah. Tengok, gitu. Tapi ada yang jahil itu sembahyang juga. Dia kumpul mayat aman, dia sembahyang. Itu mungkin fatwa lain lah. Dia anggap sembahyang tu sebagai doa. Tapi yang muktamad mazhab Syafi'i, selagi tak mandi, tak sah sembahyang. Tanam. Tak boleh nak buat apa. Tak sah. Itu contoh, itu syarat. Tak ada syarat, tak ada masyrut. Wuduk tak ada, sembahyang tak sah. Dan tidak lazim dengan ada syarat, ada masyrut, atau dengan tiada masyrut. Misalnya syarat wajib sembahyang suci daripada hadas dengan berwuduk dan mandi jika berhadas besar. Bila kita ada wuduk, adakah mesti ada sembahyang? Tak. Tapi bila kita nak sembahyang, mestikah ada wuduk? Ya. Maka wuduk tu nama dia syarat. Nampak tuan-tuan? Saya bukan apa, saya nak tegur sikit. Masalah orang-orang kita sekarang ni suka bawa anak-anak pergi Mekah mengerjakan umrah. Bagus. Anak pakcik umur berapa ni cik? Anak saya baru umur 4 tahun. Wah, 4 tahun dah buat pergi Mekah Nak buat mana ni? Nak pergi tawaf. Anak pakcik ni, pakcik bawa pergi tawaf ni, dah ada wuduk belum? Dia kecil lagi, nak wuduk buat apa? Dia ikut jalan je lah. Dia niat tak? Dia niat. Pakcik, walaupun dia 4 tahun, walaupun tawaf ni tak wajib bagi dia, bila dia nak tawaf, dia mesti ada wuduk. Kenapa? Kerana berwuduk itu hukum wada'i, bukan hukum taklifi. Faham tuan-tuan? Bila kita nak buat satu ibadat, walaupun belum mukallaf, dia kena ikut hukum wada'i. Semayang macam mana? Boleh. Contoh, anak kita umur 5 tahun, nak ikut kita semayang. Kiblat kat sana, anak kita semayang madap ke belakang. Boleh ke? Mana boleh? Dia kena ikut syarat. Hadap sana. Ni syarat. Nampak tak? Banyak lagi contoh kalau saya nak masukkan supaya bagi nampak. Mani' ma yalzamu min wujudih al-adam wala yalzamu min adami wujudun wala adamu lidhati. Apa tu mani'? Sesuatu yang menegah, sesuatu yang lazim bagi dirinya bila dia ada, tidak ada masyrut. Dan tidak lazim daripada dia tak ada, tiada masyrut. Dengan lain perkataan perkara yang menegah. Contohnya manik wajib sembahyang ialah kedatangan haid. Manik ni benda menegah. Manik. Contoh, kita ni haram makan babi. Babi khinzir ni haram dimakan. Tiba-tiba
berlakulah manik. Apa manik dia? Menegah haram. Haram tu tertegah, jadi harus pula dah. Tak ada makanan lain. Yang ada hanya babi golek dia ada. Maka ketika itu makan ini apa hukum dia? Harus. Kerana ada manik yang menegah. Manik ni dia boleh tukar hukum. Sembahyang wajib, bila dah haid wajib dah jadi haram. Atau manik, menegah daripada sah sesuatu ibadat. Sah, apa tu sah? Ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'tadu bi syar'i. Suatu yang bergantung berkait dengannya kelulusan hukum taklifi dan dibilangkan syarak dengannya. Misalnya apabila didapati sempurna syarat rukun semayang, maka kita kata sah semayang dia ni. Kenapa semayang dia sah? Rukun ada, sebab ada, syarat ada, manik tak ada. Sah ibadat dia ni. Jadi sah lain, wajib lain, haram lain. Kadang-kadang ibadat itu haram tetapi sah. Haram taklifi, sah wadai. Contoh macam mana? Kita kerja sebagai seorang penyanyi di kelab malam. Menyanyi dapat duit banyak. Ataupun kita menang loteri, dapat duit 600,000. Tahun tu juga kita pun berangkat haji. Wah, menggunakan duit loteri atau duit naik kelab. Sah tak ibadah haji itu, tuan-tuan? Menggunakan duit haram? Sah. Rukun ada, syarat ada, sah, tetapi haram. Naik haji itu berdosa, tapi sah. Nampak? Sah ni kadang-kadang dia lain daripada wajib. Kadang-kadang sah tapi haram. Kadang-kadang batal tapi wajib. Macam tu cara faham. Batal ma la yata'allaqu bihi nufuz wa la yu'tadu bisyar'i. Suatu yang tiada bergantung berkait dengan kelulusan hukum taklifi dan tidak dibilang syarak dengannya. Syarak kata benda ni tak diterima. Apabila didapati cedera pada syarat rukun semayang, maka kita katalah batal semayang ini kerana syarat tak cukup. Macam orang sekarang ni akad nikah, rukun nikah 5, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi 2 orang. Tiba-tiba yang menjadi pengantin tu, pengantin lelaki Ahmad, pengantin perempuan Azman pula. Kacau ni. Tengok perempuan tapi tak tulen. Kau ni tulen tak? Tulen bang. Ya ke ni? Tengok, oi, ini transgender ni, nak kahwin mana sah? Tak cukup syarat, tak sah kahwin, tak sah. Batal kahwin itu. Dapat? Baik, inilah 5 hukum wadai. Buka buku surat sebelah. Kesimpulan, tiap-tiap satu daripada hukum taklifi ditegakkan oleh 5 hukum wadai. Tiap-tiap satu hukum taklifi ditegakkan oleh 5 hukum wadai. Misalnya, wajib mempunyai sebab, manik, syarat, sah, batal. Umpamanya, kita kata sebab yang menjadikan wajib semayang, manik wajib semayang, syarat wajib semayang, sah semayang, batal semayang yang wajib. Begitulah seterusnya dikiaskan kepada sunat, haram, makruh dan harus. Contoh, saya kata dia, semayang subuh itu wajib. Apa sebab? Terbit fajar. Ada manik, apa manik? Maniknya gila. Dia gila jadi tak wajib semayang. Syarat semayang apa dia? Syarat sah semayang kena ada wuduk, suci pada hadas, menghadap kiblat dan sebagainya. Bila semua ni ada, tak ada manik, sah. Bila ada manik, batal. Atau tak cukup syarat, atau sebab tak masuk. Habis. Setelah diteliti jumlah kesemua hukum taklifi dan wadai, jika kita himpunkan menurut fahaman, kesimpulan A adalah berjumlah
25 rupanya adalah seperti berikut. Siapa yang ada kitab boleh tengok macam mana hukum dalam Islam ni sebenarnya ada 25. Ini mustahak faham, sangat mustahak. Siapa tak ada kitab tu belilah, kerana nak tengok gambar rajah ni, macam mana yang kata hukum Islam ni 25. Tengok, nampak gambar wajib, sebab wajib, manik wajib, syarat wajib, sah wajib, batal wajib. Sunat ada sebab, sunat manik, sunat syarat, sunat. Contoh macam ni, contoh apa hukum kahwin? Hukum kahwin ialah sunat. Apa sebab sunat kahwin? Sebab sunat kahwin bila dia teringin nak berkahwin dan dia ada kemampuan. Bila dua ni ada baru sunat. Sunat. Kalau tak ada salah satu dua ni, tak jadi sunat. Contoh, dia teringin nak kahwin, duit tak ada, apa tak ada, tak boleh nak tanggung orang. Ketika tu dah tak jadi sunat kahwin, makruh kahwin. Ataupun duit dia banyak, hati tak teringin nak kahwin, sunat tak? Tak sunat. Baru sunat bila teringin nak berkahwin, nak bersama dengan orang perempuan. Nampak. Manik sunat bilakah masa tak sunat kahwin? Bila laki-laki itu lemah syahwat macamnya, tak mampu untuk memenuhi kehendak isteri. Ketika tu tak jadi sunat lagi dah. Atau duit tak ada, itu namanya manik. Syarat sunat. Apa syarat sunat kahwin? Belajarnya cukup. Syarat nak jadi sunat. Teringin nak kahwin, rumah pun dah siap, sunatlah dia kahwin. Sah sunat bila sebab ada, syarat ada, manik ada, kita kata sah lah perkahwinan ini sunat. Kadang-kadang boleh batal pula sunat tu bila syarat tak cukup ataupun ada manik. Ketika tu batal kahwin itu. Ini contoh. Yang kedua tadi, haram pun ada sebab. Haram manik, haram syarat, haram sah, haram batal, haram. Macam mana contoh? Haram makan khinzir. Kenapa? Binatang yang kotor. Kalau makan membawa penyakit, contoh. Apa manik haram? Tak jadi haram bila kita lapar tak ada makanan lain, dah tak jadi haram dah. Apa syarat haram? Makanan banyak, pergi pilih makan babi pula, tak cukup syarat, maka haram kita makan. Sah haram tu, macam haram ada sah juga. Bila masa sah haram tu, sebab ada, manik tak ada, syarat cukup, jadi haram. Makanan banyak, ketika tu kita kata sah, babi itu haram dimakan. Batal haram, bila masa haram tu jadi batal pada. Haram boleh batal bila dah tak ada makanan lain, maka khinzir tu dah jadi harus kita makan. Batal haram tu. Nampak tuan-tuan? Benda boleh berubah. Mengikut situasi, mengikut keadaan. Kerana ini hukum furu'. Kalau hukum usul tak boleh berubah. Makruh juga ni sebab makruh, manik makruh, syarat makruh, sah makruh, batal makruh. Contoh mana? Isap ukur. Makruh isap ukur. Kenapa makruh isap ukur? Membahayakan kesihatan sebagainya. Apa manik makruh? Doktor kata kalau kau hisap juga mati dah 3 hari. Kita pun tak boleh hisap lah, tak boleh. Bukan makruh, haram. Karena kalau kau makan confirm mati. Syarat makruh. Mulut berbau, bila kita makan kita hisap ukur tu membazir dan sebagainya. Sah makruh bila cukup sebab, syarat, manik tak ada, sah benda tu makruh. Batal makruh bila ada manik atau tak cukup sebab dan syarat. Yang kelima, harus pun ada sebab, harus manik, harus syarat, harus sah, harus batal, harus. Makan harus. Kenapa? Makanan itu mengenyangkan, maka makan itu menjadi harus kita makan. Apa manik harus? Makanan yang kita makan tu ada racun, maka jadi manik, dah jadi haram makan. Syarat harus makanan tu tidak ada najis, makanan itu halal, maka jadilah harus makan. Sah harus, dan apabila cukup sebab, syarat tak ada manik, sah. Batal harus, apabila ada yang manik
atau tak cukup sebab dan syarat. Maka kalau begitu kesimpulannya, 5 hukum taklifi dikalikan dengan 5 hukum wad'i, jumlahnya 25. Nampak tuan-tuan? Masya Allah. Puan Jaya, nampak kan? Oh Ustaz, umur saya dah 60, baru saya tahu hukum Islam ni 25. Selama ni tahu 5 je. Tak apalah, tambah ilmu. Tambahlah ilmu kita. Tak, Ustaz, saya satu pun saya tak faham. Tak apalah, minggu depan datang lagi. Habis penerangan beberapa istilah yang perlu dilakukan, diketahui sebelum membicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka kita telah pun selesai membicarakan tiga hukum. Apa 3 hukum tuan-tuan? Hukum akal, hukum adat, hukum syara. Yang nak pakai mengenal Allah ni hukum yang mana? Hukum akal. Ya? Baik, kita baca sedikit muka surat sebelah. Penerangan, baik, tuan-tuan tengok dalam muka surat sebelah 25 ni. Apa yang dalam buku tu? Beberapa istilah yang perlu tahu sebelum membicarakan sifat Allah. Ini insya-Allah akan datang, kita akan mengaji dengan mendalam. Sebelum kita nak masuk membahaskan tauhid, ada 4 perkataan mesti faham. Kalau tak faham 4 ni, susah nak faham tauhid. Yang pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga asma, yang keempat af'al. Nampak tuan? Zat, sifat, asma, af'al. Saya tengok banyak orang bila tak belajar asas ni, dia terjun dalam pengajian tasawuf, pening. Dia tak faham. Masuk pula hikam, masuk pula kitab-kitab tinggi, tak tahu asas, tak tahu zat. Apa beza zat Allah dengan zat makhluk? Apa beza sifat Allah, sifat makhluk? Sesat. Lalah tak sembahyang pun dia, sebab tak faham. Syirik pula jadi. Dia tak faham. Bukan salah guru, salah dia, tak belajar asas. Yang ketiga asma, nama. Apa beza nama Tuhan dengan nama makhluk? Keempat af'al, perbuatan. Apa beza perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Ini 4 istilah kena faham. Tak faham? Tak faham tauhid. Susah nak mengenal Allah. Yang pertama zat. Apa tu zat? Zat pada bahasa diri, tetapi dikendaki pada bahas ilmu tauhid, tempat berdiri segala sifat dan segala nama. Zat dalam ilmu tauhid, zat itu Allah. Zat Allah. Zat kita tak panggil zat, jirim. Dalam istilah tauhid dibezakan. Kerana antara zat Allah dengan zat kita lain, maka nama pun dibezakan. Ulama bezakan nama supaya jangan terkeliru. Jirim, apa pula jirim? Jirim ada depan ni. Maka suatu itu dipanggil zat hanyalah tiap-tiap zat dikenal dengan sifat. Jadi zat ni tempat berdiri sifat. Macamnya. Macam mana kita tahu ni mikrofon? Tengoklah sifat dia. Membesarkan suara, berwarna hitam, kecil. Sifat-sifat ini menunjukkan ini adalah mikrofon. Macam mana nak kenal Allah? Tengok sifat yang berdiri di zat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Zat dia, zat jangan tanya. Allah tak pernah terang siapa zat Allah. Apa zat Allah? Siapa fikir zat Allah gila. Tafakkaru fi khalqillah wala tufakkiru fi dzatih. Fikirkanlah tentang makhluk Allah, jangan kau fikirkan zat Allah. Gila dia. Sifat boleh fikir, tapi sampai satu tahap itu pun kita tak faham. Baik, maka suatu itu dipanggil zat. Perlu diingat, istilah zat dan sifat hanya diguna untuk Allah dalam pelajaran ilmu tauhid, sedangkan zat makhluk hanyalah diistilahkan dengan jirim, jisim, jauhar. Dan sifat makhluk dipanggil arad. Terkadang dipakai juga istilah zat dan sifat kepada makhluk,
pada contoh misal adalah tujuan nak bagi faham, tapi asasnya beza dalam tauhid. Zat untuk Allah, jirim untuk makhluk, sifat untuk Allah, arad untuk makhluk. Nanti kita akan jelas kenapa ada beza. Perkara perlu diambil tahu berkenaan dengan makhluk. Jadi kita tadi, kalau zat makhluk dia tiga, jirim atau jisim atau jauhar. Tiga-tiga ni satu benda, satu benda yang sama. Artinya sesuatu yang mengambil ruangan. Kadang-kadang panggil jirim, kadang-kadang panggil jisim, kadang-kadang panggil jauhar. Cuma ada sedikit perbezaan antara tiga ini. Sebelum kita melangkah lagi, jirim apa tadi? Sesuatu yang ambil ruang. Tengok, kita ni ambil ruang. Kipas ni ambil ruang kat depan, lepas tu kita kata dia kat depan. Lampu ni ambil ruang di atas, maka kita kata di atas. Maka jirim terbagi empat. Catat lampu tuan-tuan. Pepejal, cecair, gas, cahaya. Ada empat bentuk pepejal, empat bentuk jisim. Pepejal, cecair, gas atau udara, yang keempat cahaya. Keempat-empat ni mengambil ruang tuan-tuan. Pepejal ialah benda yang padu macam ni, maka Allah bukan pepejal, kerana pepejal mengambil ruang. Cecair macam air ambil ruang ikut bekas. Kalau bekas tu bulat, dia jadi bulat. Kalau bekas tu 4 segi, dia 4 segi. Adakah Allah macam cecair mengisi ruang-ruangan? Ruang badan kita diisi dalam ni, jadi macam air. Na'udzubillah. Syirik kalau kita kata Allah macam air, mengambil ruang. Mungkin Allah macam gas. Gas di mana? Udara. Udara berada di mana-mana. Kita kata Allah ada di mana-mana, maka seolah-olah kita menyembah Tuhan berbentuk gas. Nampak? Banyak orang, Tuhan kat mana? Tuhan ada kat mana-mana lah. Na'udzubillah. Hati-hati menyebut Tuhan di mana-mana, kerana di mana-mana itu menunjukkan tempat. Tempat itu berarti mengambil ruang. Mengambil ruang berarti telah menyamakan Tuhan dengan udara. Udara itu makhluk, syirik, kupu. Cahaya. Yang keempat, elemen cahaya. Tengok cahaya. Kita buka lampu, dalam masjid ni terang, luar masjid gelap. Maknanya cahaya ni mengambil ruang. Kalau Tuhan itu cahaya, Tuhan tu macamlah lampu ini, mengambil ruang. Maka Tuhan bukan cahaya tuan-tuan, Tuhan menjadikan cahaya. Jangan salah faham. Walaupun ada ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard, kalau terjemah bebas, Allah cahaya langit bumi. Tapi fahamnya bukan macam tu. Fahamnya Allah menjadikan cahaya langit dan bumi, bukan diri dia cahaya. Cahaya itu makhluk, mengambil ruang. Nampak tuan-tuan ya? Pepejal, cecair, gas, cahaya. Bukan. Kemudian catat lagi di sebelah kitab tuan-tuan tu, jirim, jisim atau jauhar ni terbahagi dua. Ada jisim latif, ada jisim katif. Jisim latif, jisim katif. Jisim katif ialah jisim yang kasar. Jisim latif, jisim halus. Apa kasar halus ni? Kasar makna mata nampak, halus maknanya mata tak nampak. Jin, syaitan, malaikat wujud, tetapi terlalu halus sampai mata tak nampak. Tapi dia adalah jisim, kerana dia ambil ruang. Dia masih ambil ruang, tapi terlalu halus. Katif macam kita ni, ambil ruang, space kita ambil ya? Baik. Apa beza jirim, jisim, jauhar? Jirim sesuatu menjadi lapang kedudukan dirinya, jisim pun makna dia sama, jauhar pun makna dia sama, cuma ada beza. Jirim ni, kita tengok sifat jisim bersusun daripada juzuk 2 atau lebih. Jisim mestilah terdiri daripada 2 unsur ke atas. Jirim boleh 1 unsur, boleh 2 unsur, dia tak kira. Maknanya tiap-tiap jisim itu jirim,
Tetapi tiap-tiap jirim belum tentu jisim. Kerana jisim ni boleh unsur yang satu, hidrogen, oksigen satu. Kita panggil jirim, tak panggil jisim. Kerana jisim tu dia mesti ada dua juzuk ke atas. Cuma dia ada dua, latif dengan katif. Misalnya tangan manusia, otak, kereta dan lain-lain. Contoh sama. Jauhar. Jauhar ni pula terbagi dua. Jauhar ni asal maknanya dia bentuk, mengambil ruang juga. Kalau dia terdiri pada dua juzuk ke atas, kita panggil jauhar murakkab. Kalau dia hanya ada satu juzuk, kita panggil jauhar firid atau jauhar ghairu murakkab, iaitu zat yang ketunggalan sehingga tak boleh dia belah bahagi kerana terlalu halus, seperti kumin yang sangat halus. Kita panggil jauhar firid. Kalau dia lebih daripada satu unsur, jauhar murakkab. Adakah Allah ni halus sangat sampai mata tak nampak? Salah. Kerana masih lagi mengambil ruang walaupun halus. Allah tidak mengambil tempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak halus, Allah tidak besar, tetapi Allah maha besar. Faham tuan-tuan? Nampak beza zat dengan jisim dan jauhar. Kesimpulan, jisim, jauhar murakkab, jauhar firid, jauhar ghairu murakkab adalah juga dinamakan jirim. Zat Allah bukan suatu yang memenuhi lapang. Oleh itu zat Allah tidak boleh sekali-kali dipanggil jirim, jisim dan jauhar, sebagaimana yang akan dibahas pada sifat mukhalafatuhu lil hawadi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada siapa nak bertanya? Pelajaran tauhid kena banyak berfikir, kena belajar menyoal. Kerana pelajaran tauhid itu tidak cukup sekadar mendengar. Terbaik kalau kita ada kitab. Bila kita ada kitab, kita boleh rujuk balik dan kita boleh ulang pelajaran itu. Kerana pelajaran tauhid bukan ceramah. Ceramah itu didengar. Pengajian itu perlu dikaji. Dengan kaji, maka barulah kita faham. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yusatani Allah bi'ilmi qulubana wasta'an asrarana. Wasyul bi'adibari aftarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.